Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Ailuman BM Tadidin dan juga Muhammad Danis Fikri bin Nur Rahman Adi daripada kelas 4 Maju akan membentangkan tentang kajian kes sejarah tingkatan 4 yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baiklah, pendahuluan. Tema ialah langkah pengubahan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka. Tajuk kajian kami iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baiklah, seterusnya pernyataan masalah. Terdapat pelbagai langkah yang cuba diambil seperti mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak. Adakah memorandum yang diberikan memberi impak yang positif bukan sahaja kepada negara malahan kepada masyarakat? Baiklah, kaedah kajian kes kami ialah kajian ini dijalankan menggunakan beberapa kaedah seperti berikut. Yang pertama, kaedah soal selidik. Kaedah ini menyelidik segala perkara yang penting berkaitan tema kajian bagi mendapatkan lebih banyak maklumat tambahan. Kaedah kedua ialah kaedah media. Kaedah media ini ialah dengan melayari internet bagi mendapatkan maklumat berkaitan tema kajian tersebut. Yang ketiga pula ialah kaedah perpustakaan. Kaedah ini ialah dengan menyelidik tentang reaksi penduduk tempatan berkaitan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, seterusnya ialah objektif kajian. Antara objektif kajian yang dijalankan adalah seperti berikut. Yang pertama, menyelaraskan memorandum yang diterima daripada Raja-Raja Melayu, parti politik dan pihak awam. Yang kedua, mengenal pasti reaksi masyarakat terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, membincangkan kepentingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Seterusnya ialah dapatan kajian. Antara memorandum yang diterima daripada Raja-Raja Melayu, parti politik dan pihak awam. Yang pertama ialah Raja-Raja Melayu mempunyai seorang ketua negara yang digelarkan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang akan dipilih oleh Raja-Raja Melayu itu sendiri. Yang di-Pertuan Agong akan menyandang jawatan selama 5 tahun dan boleh meletakkan jawatan sekiranya dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu akan melindungi keistimewaan kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Bagi parti politik dan pihak awam, terbahagi kepada dua, iaitu dari soal kewarganegaraan dan bahasa dan pendidikan. Antara soal kewarganegaraan ialah Parti Perikatan menyuarakan memorandum yang dinamakan Testamen Amanah Politik Perikatan. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Masyarakat India menuntut hak kewarganegaraan, manakala masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Dalam pendidikan dan bahasa, MCA menuntut untuk sekolah aliran bahasa Inggeris atau berkuliah diteruskan. Memorandum juga mencadangkan sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Tamil dan Cina. Seterusnya, terdapat beberapa reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat tentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, Datuk On Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan keistimewaan orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Baiklah, seterusnya kita akan sambung dengan dapatan kajian.
Baiklah, antara kepentingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah seperti yang berikut. Yang pertama, memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sebuah negara yang berdaulat. Pengembalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini dapat menjadikan Tanah Melayu sebagai negara yang ditadbir oleh penduduk sendiri, di mana antara isi penting dalam Pengembalan Persekutuan Tanah Melayu 97 ialah menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Perlembagaan ini dapat menunjukkan perpaduan antara kaum sangat erat walaupun berbeza agama dan bangsa. Tiada pertumpahan darah yang berlaku walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dan agama Islam dijadikan agama rasmi persekutuan di Tanah Melayu ketika itu. Oleh itu, perlembagaan ini sangat penting dalam membentuk negara yang harmoni dan sejahtera. Baiklah, kita akan teruskan dengan kesimpulan. Pada akhirnya, pengumbalan perlembagaan berjaya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Kesimpulannya, ini dapat dibuktikan bahawa permufakatan mampu untuk membawa kestabilan negara kita. Sikap kita yang sentiasa terbuka menerima carangan atau pandangan orang lain sangat perlu diikuti dan dicontohi agar negara dapat kekal maju ke hadapan dan berada dalam suasana yang harmoni. Seperti contoh, negara kita Malaysia sangat berbilang kaum. Jika kerajaan sentiasa cuba untuk mendengar pendapat orang lain dalam menyelesaikan masalah, semestinya segala masalah dan dapat diselesaikan dengan mudah sekaligus dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Baiklah, ini merupakan lampiran dalam kajian kes kami. Ini merupakan soalan yang ditanyakan dalam borang soal selidik. Berikut merupakan antara rujukan yang kami gunakan sepanjang menjalankan kajian kes ini.